Kita ingin bertanyakan kepada ahlinya, kepada mereka yang bertanggungjawab juga untuk berikan pencerahan. Izinkan saya untuk beralih ke lokasi seterusnya, tidak jauh, berdekatan saja sebenarnya, untuk menyantuni tetamu kita, iaitu Tuan Hasnain Hassan yang sudi bersama kami pada pagi ini. Assalamualaikum, selamat pagi. Tuan, terima kasih kerana sudi bersama kami. Ketua Sektor Inspektorat dan Perundangan Bahagian Perkembangan Kesihatan Awam, Kementerian Kesihatan Malaysia. Saya percaya dalam kesibukan ini sudi juga bersama kami di studio dan menemani saya. Mungkin Tuan, tadi kita mulakan perbincangan dengan pandangan-pandangan yang diberikan. Saya percaya ianya juga mewakili rakyat Malaysia. Kebimbangan saya sendiri, kami juga sendiri berkenaan dengan kompaun 10,000 itu. Sebagai pengenalan mukadimahnya, apa sebenarnya penceritaan di sebalik kompaun 10,000 itu, Tuan? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Okey, sebenarnya untuk kompaun RM10,000 ni untuk individu dan juga RM50,000 untuk perbadanan ataupun syarikat, kita berdasarkan kepada pindaan ordinan kita yang dimasyurkan oleh Yang di-Pertuan Agong pada 23 Februari untuk kita kuatkuasakan pada 11 Mac. Okey, di mana kalau kita tengok pindaan pada ordinan tersebut, nilai asal RM1,000, okey, untuk setiap kesalahan yang boleh dikompaun, dan bermula pada 11 Mac nilai ini dinaikkan macam yang saya maklumkan tadi, RM10,000 untuk individu dan juga RM50,000 untuk syarikat ataupun perbadanan. Okey, yang ini merupakan nilai maksimum. Nilai maksimum yang kita boleh tawarkan kompaun. Dia tak semestinya ditawarkan RM10,000 tapi merupakan nilai maksimum. Okey, baik. Sebenarnya bukan kita berdua sahaja. Saya kembali ingin jelmakan rakan setugas Fazli yang bersiaran dari rumah. Fazli, mungkin ada persoalan yang ingin ditanyakan. Mungkin awak masih belum lagi belum dikenakan kompaun ke apa ke, belum lagi Alhamdulillah. Saya daripada yang RM1,000 tu pun saya dah patut SOP. Ini kan pula RM10,000 kan. Dan saya percaya bahawa nilai RM10,000 itu sebenarnya bukan sahaja kerajaan sengaja sahaja mengeluarkan, tetapi saya percaya bahawa ianya adalah untuk menyedarkan kepada kita betapa pentingnya untuk kita tidak melanggar SOP. Saya nak tanyakan kepada Tuan sebab saya menjadi macam orang tengah lah kepada mereka yang mungkin agak terkeliru tentang perkara ini, di mana ada yang mengatakan bahawa kompaun ini dikeluarkan daripada pihak polis Diraja Malaysia, dan adakah sebenarnya pegawai-pegawai lain juga mampu untuk mengeluarkan kompaun kepada individu-individu ataupun masyarakat di luar, Tuan? Okey, untuk pengeluaran kompaun sebenarnya pegawai yang terlibat dalam mengeluarkan kompaun kita ada 5 agensi yang terlibat. Okey, yang pertama melibatkan anggota penguatkuasa KKM sendiri. Okey, yang kedua PDRM, yang ketiga daripada MITI, Kementerian MITI, yang keempat KPDN HUP, Awal Pengguna, dan juga yang kelima Jabatan Immigration. Okey, yang tu melibatkan agensi ataupun pegawai yang diturunkan kuasa untuk mengeluarkan kompaun. Okey, untuk penguatkuasaan sebenarnya kita ada 20 agensi lebih yang boleh menguatkuasakan, di mana amaran yang dikeluarkan, teguran yang dikeluarkan. Okey, yang 5 tadi yang boleh keluarkan kompaun terus. Boleh keluarkan surat itulah Surat kompaun. Okey. Sebab sekarang ni saya lebih gemar untuk menyentuh dengan beberapa isu di media sosial. Ada mungkin ada kesalahfahaman berkaitan dengan beberapa isu yang kononnya di kompaun kerana tidak memakai pelitup muka. Mungkin mereka menjangkakan perlu ada arahan terlebih dahulu. Sebenarnya apa jenis-jenis kesalahan yang boleh diberikan kompaun terus, atau mungkin ada budi bicara yang boleh diberikan terlebih dahulu, Tuan? Okey, untuk kesalahan sebenarnya kalau kita berdasarkan kepada undang-undang yang terlibat, Akta Pencegahan dan juga Pengawalan Penyakit-penyakit dan juga peraturan ataupun Akta 342. Okey, kesalahan yang boleh dikompaun terus, okey, kita melibatkan kesalahan dalam akta dan juga peraturan. Okey, kalau sekarang ni kita lebih orang kata sinonim ataupun lebih familiar dengan SOP. Okey, SOP. Kalau kita tengok antara selain daripada yang saya sebut tadi, kesalahan secara direct yang dinyatakan dalam akta 342 tadi, contohnya kesalahan
yang berkaitan dengan enggan mengikut arahan pegawai diberi kuasa, contohnya arahan untuk menjalani kuarantin, rawatan. Okey. Selain daripada tu, kalau kita tengok yang merupakan kesalahan-kesalahan yang boleh dikeluarkan kompaun, engkar arahan pegawai berkuasa yang saya beritahu tadi. Okey. Seterusnya yang sekatan jalan raya. Okey. Dan juga kalau kita tengok bagi maklumat, okey. Dan seterusnya yang paling common, yang paling biasa kalau kita tengok yang melanggar arahan ketua pengarah ataupun SOP. Okey, yang ni banyak tuan. Yang ni banyak untuk kita bincangkan. Okey, kalau kita tengok kesalahan yang melibatkan SOP ni yang orang kata sering berlaku sekarang ni, yang tuan sebutkan tadi, yang MAS tadi. Yang MAS tu adalah merupakan yang kesalahan paling utama. Itu asas lah. Yang tu yang paling banyak. Okey. Yang kedua yang kesalahan yang sering berlaku MySejahtera. Yang tu antara orang kata kesalahan-kesalahan yang melibatkan SOP ataupun arahan kedua pengarah. Yang dua utama, selain pada itu kita tengok yang berkaitan dengan penjarakan sosial. Yang berkaitan dengan saringan suhu. Yang tu merupakan kesalahan-kesalahan yang melibatkan individu. Individu yang melakukan kesalahan. Dan kita selain daripada individu, kita ada juga kesalahan-kesalahan yang melibatkan syarikat ataupun perbadanan. Contohnya daripada segi waktu operasi. Waktu operasi kalau kita tengok kita punya peringkat PKP, PKPB, kedai makan boleh buka sampai pukul berapa. Kalau kita tengok sebelum pada ni, kedai makan boleh buka sampai pukul 8. Sebelum pada ni. Lepas pada tu diubah. Orang kata diopenkan lagi, boleh sampai pukul 10. Sekarang ni pukul 12. Dan juga untuk kawasan yang pemulihan sekarang ni dia berdasarkan pukul 12 ataupun syarat berada lesen. Yang tu yang perlu kita patuhi, sebab kita tengok yang ni yang kesalahan banyak melibatkan orang kata individu. Individu. So apa yang berlaku penguasaan yang dibuat oleh pihak KKM sendiri, dan juga yang kedua, yang utama penguasaan tadi yang dilaksanakan oleh polis. Yang ni merupakan dua kesalahan yang saya bagi tahu tadi, dan juga yang biasanya yang rentas negeri dan juga rentas daerah. Yang ni banyak juga yang berlaku. Banyak juga pecahannya. Fazli? Ni Tuan, kita baru-baru ini ada terbaca juga kata-kata daripada pihak PDRM juga yang mengatakan bahawa andai kata kita ini dikenakan kompaun, dengan kita harus ada saluran yang betul lah untuk kita menyalurkan pendapat kita, untuk kita menyalurkan mungkin nak dapatkan pengurangan dan sebagainya. Tetapi jangan kita apabila dah dapat kompaun itu post di media sosial. Dan saya ada beberapa perkara yang saya dah bacakan lah. Contohlah macam saya sendiri, apabila saya melihat kadar kompaun itu diletakkan di media sosial, kita sedikit sebanyak kita rasa terkesan dan kita tidak mahu jadi sebegitu rupa. Jadi bagaimana pandangan Tuan tentang perkara ini? Mereka telapor di kompaun tetapi mereka ini menaik gambar status di media sosial dan tidak menggunakan saluran yang betul untuk mengurangkan kompaun tersebut, Tuan. Yang pendapat Tuan tadi memang betul. Pendapat Tuan tadi memang betul. Sebab kalau kita tengok di media sosial, macam-macam benda yang diviralkan. Sebenarnya kita perlu mendapat saluran yang betul lah. Sebagai contohnya melalui laman MKN, Majlis Keselamatan Negara, yang kita punya KKM punya sendiri. Selain daripada tu, masyarakat kalau ada apa-apa yang tak jelas, boleh hubungi secara direct ke kita punya bilik gerakan CPRC. Apa-apa yang pertanyaan yang berkaitan dengan denda ke, berkaitan dengan COVID-19 ke. Jadi kita di KKM kita memang secara direct menyediakan kaki tangan yang boleh membantu masyarakat untuk menjawab soalan-soalan yang dikemukakan. Betul. Sebab kalau kita tengok kuasa viral ni amat besar lah. Betul. Kita gunakan saluran yang betul lah. Fazli, saya pun nak gunakan saluran yang betul ni. Silakan untuk awak soalan yang seterusnya.
Okey, dan soalan ni saya rasa bahawa ramai yang dah sedia maklum. Sebab apa? Tadi pun bergantung kepada media sosial pun sama. Sebab kita tahu bahawa kerajaan telah pun mewartakan tentang perkara ini, dan apabila yang mana telah pun dikenakan kompaun, mereka letak dekat media sosial, kita tahu bahawa okey, betul, dah ada dah orang yang dikenakan RM10,000 ini. Jadi andai katalah penonton Malaysia hari ini, pada hari ini mungkin telah pun dikenakan kompaun RM10,000 ini. Jadi mungkin bagaimanakah caranya, saluran yang betul lah untuk mereka mendapatkan pengurangan, dan saya percaya bahawa pihak kerajaan juga telah pun mewartakan bahawa kalau kita bayar awal, ada berlaku pengurangan-pengurangan tersebut, Tuan. Okey, daripada segi bayaran dan juga penawaran, okey, macam yang saya maklumkan tadilah, RM10,000 tu untuk individu merupakan tawaran yang maksimum. Maksimum lah tu. Maksimum, kan? Okey, so untuk tawaran yang sebenarnya tawaran yang dibuat melalui borang tawaran compound tu, sebenarnya nilai ni boleh kurang. Okey, sebenarnya nilai ni boleh kurang sebab nilai ni kita bergantung kepada magnitude kesalahan. Okey, contohnya kita masukkan dalam kategori 1. Kesalahan tu merupakan kategori 1 di mana kesalahan yang boleh menyebabkan risiko secara direct. Okey, ataupun memberi impak yang besar. Okey. So kalau kesalahan tu dia tergolong dalam kategori 1 tu, contohnya kalau kita tengok gagal mematuhi arahan pegawai diberi kuasa, contohnya pegawai diberi kuasa mengarahkan untuk menjalani rawatan ataupun kuarantin. Okey, tak patuh. So yang tu menyebabkan berlakunya jangkitan, kemungkinan jangkitan, penularan jangkitan yang besar. So apabila masuk dalam kategori 1 ni, nilai yang kita boleh tawarkan adalah RM5,000 untuk individu. Okey, sebagai contoh yang melibatkan kategori yang kedua. Okey, kategori yang kedua ni risiko jangkitan tu, kesalahan tu dia berada dalam kata tinggi, namun dia tak menyebabkan kesan yang besar kepada masyarakat. Okey, dan juga yang tiga, kategori yang tiga, kesalahan menyebabkan risiko yang rendah. Okey, dan juga kesan kepada masyarakat jangkitan tu kurang. Okey, so kalau kita tengok berdasarkan tiga kategori ni, okey, nilai yang ditawarkan kalau kategori 1 tu RM5,000, kategori 2 RM3,000 dan juga RM4,000 berdasarkan kesalahan, dan juga kategori yang 3 tadi orang kata yang kesalahan yang selalu masyarakat lakukan. Okey, yang ni RM1,500 dan juga RM2,000. Okey, yang tu tawaran. Okey, yang tuan minta penjelasan tadi, yang tadi berkaitan dengan pengurangan. So untuk pengurangan tadi kita berdasarkan tempoh pembayaran. Kita berdasarkan tempoh pembayaran. Contohnya bila bayaran tu dibuat dalam tempoh 1 hingga 7 hari. Okey. 1 hingga 7 hari, saya ambil contoh tak memakai emas. Okey, yang tak memakai emas tadi nilai kompaun yang dikeluarkan RM1,500. So, sekiranya bayar dalam tempoh 7 hari, nilainya dapat pengurangan sebanyak 50%. 50% untuk bayar dalam tempoh seminggu tu lah. Okey, sekiranya orang yang kena kompaun tadi hadir ke pejabat kesihatan, so tempat untuk bayar kompaun ni sebenarnya hanya di pejabat kesihatan. Di pejabat kesihatan. Okey. So kalau kita pergi yang kategori yang pengurangan yang kedua, kalau bayar dalam tempoh 8 hingga 14 hari. Okey, kalau 8 hingga 14 hari, pengurangan yang boleh diberikan 25%. 25%. Yang kedua. So kita pergi kepada yang tiga. Yang tiga ni kalau bayar lebih pada 2 minggu tiada pengurangan. Dan juga yang keempat ni yang melibatkan kesalahan berulang. Okey, kesalahan berulang ni contohnya saya dah kena compound yang melibatkan emas. Okey. Minggu ni, next tu saya kena lagi pasal emas juga. Saya kena lagi pasal emas. So berulang. kita katakan benda ni sebagai kesalahan berulang. So untuk kesalahan berulang ni compound pun memang tak boleh kurang. Yang tu berkaitan dengan nilai. Berkaitan dengan nilai compound dan juga pengurangan. Okey, satu lagi berkaitan dengan pengurangan ni,
selain daripada pihak KKM tetapkan nilai tadi tetapkan nilai tadi, kita ada juga mempertimbangkan golongan-golongan tertentu lah. Golongan tertentu, contohnya B40, contohnya OKU, contohnya pelajar. Yang ni untuk 3 kumpulan ni boleh datang untuk buat, bila nak buat pembayaran boleh datang kalau di Semenanjung Malaysia, ke semua pejabat kesihatan. Pejabat kesihatan. Tapi peringatan untuk semua bayaran ni bukan di klinik kesihatan, pejabat kesihatan. So pejabat kesihatan ni setiap daerah di Semenanjung ni ada pejabat kesihatan. Boleh datang ke pejabat kesihatan untuk buat bayaran dan juga permohonan pengurangan kompaun tadi. Yang tu untuk Semenanjung. Kalau di Sabah pejabat kesihatan kawasan, dan juga kalau di Sarawak pejabat kesihatan bahagian. So masyarakat yang orang kata dikenakan kompaun, daripada segi nilai tak ada masalah, ada pengurangan, dan juga daripada segi bayaran yang tempat yang saya nyatakan tadi. Baik, memang sangat jelas pencerahan tersebut. Maksudnya ada kategori-kategorinya. Ada pengkhususan ataupun pengecualian yang khusus juga bagi kategori tersebut. Jadi yang lebih penting bagi kita adalah yang pertamanya patuh SOP lah, dan perkara ini tidak perlu dibangkitkan. Ini pencerahan yang sangat baik dari Tuan Hasnain Hassan, Ketua Sektor Inspektorat dan Perundangan Bahagian Perkembangan Kesihatan Awam, Kementerian Kesihatan Malaysia. Terima kasih. Nanti kalau kita ada apa isu berbangkit, kita jemput sekali lagi lah Tuan. InsyaAllah.